Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Cendak Jam. Pada yang belum subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe kat bawah, like, komen dan share untuk memenangi 20,000 next subscriber. Aku akan buat giveaway. Korang kena share banyak-banyak supaya cepat subscriber aku naik. Aku akan bagi giveaway dekat korang. Okey, dan sebelum tu sebenarnya ini aku nak ucapkan di kesempatan ni, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam Syawal kedua Hari ni raya kedua. Okey, sebenarnya petang ni aku nak balik ke kampung aku, Tanjung Karang. Aku akan menaiki motor, so aku tak bawa family aku. Sampai je kat sana aku dah siap-siap mandi semua, baru aku akan pegang lah nenek aku. Cumanya aku sebenarnya nak buat video ni pagi, cuma malam tadi dah collab kena terburu London dengan member. Aku tak boleh tidur malam, so bangun pun dah lewat, badan sakit, kepala sakit kepala sakit. So hari ni aku nak start motor aku. Aku akan tunjukkan kat korang kenapa aku sebenarnya tak nak tukar Issue Shop Next pada awalnya, dan kenapa aku cenderung lebih memilih pada Issue Shop version 1. Nanti aku akan tunjuk kat korang kenapa. Alright, jom aku nak start dulu motor aku. Lama aku tak start motor aku ni. Berselimut. Agenda sebelah ni nak repair. Aku pun tak tahu lagi nak buat, sebab dia dah leaking dekat head. Head dia dah leaking, block pun dah leaking, exhaust bocor. So ni ada plan, tengok macam mana. Okay, motor aku dah lama tak start. Okay, yang bagus dia Issue Shop Next V2 ni. Sekejap application dia. So aku buka Bluetooth. Sini aku nak on. Tengok bila aku sambung. Nampak? Okay, dia bagus dia kat sini. Kau nampak tak bateri tu? 12.7 volt. Maksudnya bateri dalam keadaan 12.7. So bila korang start, aku punya ni rosak aku punya switch ni macam kadang dia touch tak touch. So aku nak minta pendapat korang, macam mana nak repair benda ni. Buka ada cara nak repair ke, ataupun aku nak kena tukar benda ni seketul. Sebab kadang-kadang dia tak touch. Aku punya ni, dia dah macam rosak. Nampak tak? Korang nampak bateri dia akan naik 13 point something lah. So bermakna bila korang start, dia punya voltage naik lebih tinggi, bermaksud bateri korang dalam keadaan yang baik. Maksud dia charge dalam keadaan yang baik. Maknanya coil magnet korang ok, rectifier korang pun ok. Kat sini korang boleh check korang punya bateri. Nampak dia naik 13. So bateri dalam keadaan baik. So sebelum korang nak convoy, sebenarnya korang boleh check bateri macam ni je. Sebelum korang start tadi 12 lebih, bila korang start dia naik, maksudnya bateri korang ok. Ok, tadi tu salah satu bateri lah yang kebaikan dia, korang boleh check bateri. Maksudnya korang boleh tahu bateri korang dalam keadaan baik ke tak baik, coil magnet problem ke, ataupun rectifier korang problem ke, korang boleh tahu. Bila korang start, bateri akan naik. Ok, tu satu kebaikan dia. Dan yang kedua aku suka dia ni sebab dia boleh tune terus. Maksudnya ni korang boleh tune dia punya rumble semua, ignition lah. Cumanya aku tak suka pula, walaupun dia boleh setting sendiri, tapi dia tak sesedap tuning yang pakai mapping dekat laptop tau. Table yang dekat laptop. Sebab table yang dia dah set ni semua, dia tak sedap bunyi rumble dia. Rumble dia macam kata orang play safe. Tapi dekat sini dia ada tulis the function will not work when the engine temperature is below than 60 degrees Celsius. Maknanya aku panas engine dulu. Tak apa, aku panas engine dulu. Ok, sekarang ni aku nak tunggu dia naik sampai 60 darjah Celsius Cuma macam aku cakap tadi, walaupun dia ada button untuk kita boleh adjust pakai handphone, tapi dia tak sepower macam tuning sendiri tau. Jadi bagi aku, korang kena belajar untuk advance tuning juga, baru dia sedap bunyi dia. Macam contoh, tengok aku pakai nombor 1.
dengar bunyi motor aku? Pelik rumble dia. Tak sedap. Okey, aku try naik 2 Kau dengar bunyi dia? Bunyi dia kurang macam tak sedap. Bunyi yang dia dah bagi tu tak best. Dah pakai 3 pun sama, macam tak ada bunyi rumble. Ni 4 mati terus. Aku try 5. 5 pun tak sedap. 6. Mampus motor. Try 7. 7 adalah sikit rumble tu, ada bunyi macam idling tu turun banyak, naik banyak. Ada sikit. Nampak dia punya RPM tu 12 dia turun sampai dia boleh pergi sampai 16. 12, 16, 12, 16. Pasal aku pakai 5 ni okey. Aku pakai 5 ni okey. 5 bunyi dia sedap sikit. Tu tak ada mati. Maknanya korang kena belajar untuk advance ataupun tuning sendiri dekat laptop lagi best. Sebab tu aku lebih cenderung pada yang lama ni. So yang lama lagi best. Dia ada mapping ni nampak macam jahat sikit. Bila korang tampal sini, korang ada button. Bila korang dah adjust dekat dyno, korang ada button, tekan je. So tak perlu nak adjust macam ni. Tangan gatal lah nak adjust. Macam ni. So ni idling tuning. Tuning ni kalau kita tak tahu tak payah tapi biasa budak-budak nak main rumble ni je. Rumble. Okey, satu lagi. Dia ada ni tau, apa? Anti-lag, launch control semua ada ni. So benda ni semua boleh buat. Korang boleh buat. Tapi letup-letup dia pun tak sedap macam tuning ni macam kita tuning manual dekat laptop. Ya, aku try Okay, ni launch control Launch control bila aku letak dekat 4000, aku send, dia akan launch dekat 4000. Nampak tak? Tu dia akan cut dekat 4000. So anti-lag pun ada belakang letup-letup. RPM contoh aku ambil 6000 lah. Kita ambil 50 TPS. Ignition style kita ambil 190 try. Send. Macam letup dia. Dia pelik letup dia. Okey, semua korang boleh buat anti lag, launch control semua boleh. So ni aku cancel balik, aku tak nak. Flat shift pun kau boleh adjust, digital in pun boleh adjust. Ni semua boleh adjust. So benda ni aku tak nak usik. Okey, dan satu lagi ni aku tak suka dengan apa, ASUS NEC V2 ni. Korang tak boleh nak calibrate meter tau. Tak boleh nak calibrate meter. Biasa Y15 ni bila korang dah main tukar-tukar sprocket, kepala V1 dah convert V2, meter korang akan lari tau. So sangat lari dengan GPS. So korang menyampah. Macam motor aku ni sekarang ni dah tak boleh calibrate. Kalau dulu ASUS V1 korang boleh calibrate meter korang dengan dyno. Maksud dyno naik 170, korang boleh calibrate meter korang ni digital jadi 160. Sama macam GPS dekat dyno. Cuma korang bila pakai GPS GoPro ke apa, dia akan lari lah 10. Biasalah GPS handphone atau GoPro biasa lagi berat. So setakat lari 10 tak ada masalah. Kita selesa bawa motor. So sekarang ni motor aku ni bila dah pakai ASUS NEC ni 2 ni, tak boleh nak calibrate meter. Bila tak boleh nak calibrate meter,
GPS dah 160, meter baru 120. Macam tu. Kau macam menyampah tengok meter. Aku rasa macam nak selotip ke. Tak nak tengok nombor ni, benci menyampah. Sebabnya terlampau lari jauh sangat. So aku tak jumpa lagi macam mana nak setting calibrate untuk meter. Kalau korang ada tahu cara macam mana nak calibrate meter bagi tune sama ikut macam mesin dyno, boleh adjust calibrate meter, korang boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu bengkel mana boleh buat, aku nak pergi buat. Okay, tu antara keburukan yang aku tak suka tentang Isuzu Shop full stand snacks. Dan aku pelik kenapa Isuzu Shop version 2 ni dia bagi kabel untuk tuning ke dyno tu pun pendek. Itu satu itu pendek. Lepas tu Bluetooth tak boleh off. Maksudnya orang lain boleh hijack kita punya motor, kacau tuning kita. Dan yang kedua, kenapa bila orang tengah tuning motor ni dekat dyno, tiba-tiba kita boleh on Bluetooth terus hijack. Tu aku paling tak suka. Dan juga apa lagi, tak boleh calibrate. Tu. So itulah antara keburukan dia yang aku tak suka tentang apa Isuzu Shop Next V2 ni, version 2 ni. Cumanya satu lagi yang aku tak berapa suka tentang Isuzu Shop Next ni, apa sekejap aku tunjuk korang. Aku akan delete application ni. Dia senang kena hijack tau. Okay, contoh ni motor Dak Ajam sekarang ni aku dah jadi member Dak Ajam. Contohlah aku letak nama aku si Saipul. So si Saipul ni pun nak pinjam motor Dak Ajam. Okay, aku pinjam ni, aku dah jadi Saipul, aku pinjam motor Dak Ajam, aku pun pakai motor dia. Aku tahu dia pakai Isuzu Shop Next V2. Aku pun download application tu. Download benda ni. Ni kira kosong Okey, sebelum ni aku dah test masa motor ni maksudnya tengah dyno dekat apa, kat bengkel. Orang tengah tune dekat bengkel, tengah dyno. Aku boleh hijack tau. Aku boleh kacau dia tune. Okey, itu satu dia kekurangan dia aku tak suka. Orang boleh hijack. Maksudnya Bluetooth dia tak ada lock. Dia on saja. Tapi dengan syarat, first time dengan syarat, kalau nak hijack macam tu, dengan syarat korang kena macam ni. Syarat dia kalau korang nak hijack, okay, syarat dia bila korang nak hijack, bila korang dah, aku ni Saipul, aku dah dapat motor Dak Ajam, aku dah on kunci, aku nak bawa pergi pasar lah. Contoh aku cakap nak beli sayur sekejap kan. So first kali aku buat, aku akan cari device Dak Ajam ni. So aku jumpa. Okay, ini kalau ada satu motor. So aku dah connect kat Isuzu Dak Ajam ni. Ini kalau aku ada satu motor. Kalau ada dua motor lain tepi-tepi aku boleh hijack juga. Tapi dengan syarat, aku kena buat ignition twist more than 30% macam ni. Aku dah plus throttle. Maksudnya aku dah masuk dekat motor Dak Ajam ni. So sekarang ni aku dah jadi si Saipul. Dan aku berniat jahat dekat Dak Ajam ni. Bila aku berniat jahat, aku boleh access semua kat motor dia. Aku boleh access semua. Maksudnya ignition dia aku boleh kacau. Ignition dia aku boleh kacau. Ignition ni memang ada basic tuning. Kau boleh terus masuk je, adjust ignition. Tapi dekat advanced tuning pun aku boleh masuk. Kena tekan press dan hold 3 saat Pak, aku terus masuk. Macam tu. Tu masalah dia. Kau boleh terus macam tu. Maksudnya kau boleh hijack terus motor Dak Ajam ni. So bila aku berniat jahat, aku boleh setting semua motor dia. Aku boleh kacau semua mapping dia. Motor dia boleh jadi tak betul. Aku boleh kacau. Ini salah satu benda yang aku tak suka dekat Isuzu Shop Next ni. Dia tak ada Bluetooth. Tak ada Bluetooth punya card. Tak boleh tutup. Maksudnya korang kalau pakai motor ni Isuzu Shop Next V2 ni, korang tak payah bagi member yang kau tak percaya pinjam motor. Naya nanti diorang boleh kacau adjust. Itu pasal aku tak suka Isuzu Shop Next 2 ni. Tapi Isuzu Shop Next 2 ni dia punya api kuat. Spark plug tu kalau kau adjust, tengok api dia tinggi tau. Dia boleh tarik lagi panjang daripada Isuzu Shop V1 tu. Maknanya api dia memang datang besar. Maksudnya
nak kena, bila orang dah biasa tuning V1 nya, dia akan pening sikit untuk tune Isuzu Next V2 ni. Sebab tu pun satu benda aku tak suka. So orang nak kena belajar setting balik. Sebab tu setting motor aku ni tak dapat macam setting Isuzu aku yang lama ni. So yang hanat yang menyamun ni aku geram, masih geram sampai sekarang. Okay, itu saja aku nak share dekat korang tentang Isuzu Next V2 ni. Jadi bagi aku, orang banyak suka benda ni sebab diorang nak adjust sendiri, diorang main letup sendiri tuning motor. Bagi aku untuk motor stage 1, stage 2 tak ada masalah kau nak adjust sendiri. Untuk motor dah kau modified, aku tak sarankan lah korang tuning sendiri sebab kita tak tahu. Elok tuner yang tuning. Okay.